Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Mila selaku pengurusi komuniti perubahan melalui panel nasihat. Saya dijemput untuk menyampaikan ceramah pada petang ini untuk menjelaskan ataupun mengajar cara-cara untuk mengaplikasikan menyelamat mangsa dengan tajuk yang diberi kepada saya adalah untuk melaksanakan CPR. Okey, CPR adalah cardiopulmonary resuscitation. Saya boleh fahamkan ataupun kita boleh jelas komuniti kita yang terlibat dengan CPR telah diwujudkan, telah mewujudkan tim ataupun pasukan kecil di mana sekiranya berlakunya kes-kes untuk menyelamatkan mangsa, komuniti kecil kita ini akan bertindak sebagai jurulatih untuk melatih ataupun sekalipun kita untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain tentang cara kaedah utama melaksanakan CPR. Okey, objektif kita pada petang ini adalah pertama adalah untuk kepentingan untuk mengetahui apa itu CPR. Keduanya pengenalan kepada efektif high quality of CPR, dan ketiganya adalah tata cara bagaimana untuk melaksanakan CPR bagi mangsa dewasa. Okey, tanda-tanda untuk mengenal pasti jantung terhenti adalah apabila mangsa tidak balas dan tidak bernafas. Mangsa yang bernafas terlalu perlahan dan kelihatan tidak efektif diambil kira sebagai tidak bernafas. Jika berhadapan dengan situasi ini, baru kita melakukan langkah-langkah CPR. Okey, di sini adalah gambar rancang di mana ada chain of survival, iaitu rantaian mandiri, di mana rangkaian ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Okey, nanti saya jelaskan. Disebabkan ada 4 stage dekat sini, 4 pencapaian dekat sini, saya untuk secara teorinya saya akan jelaskan melalui slide yang saya akan persembahkan. Okey, untuk akronim melaksanakan CPR, kita lebih mudah untuk mengingati akronim DRS A, B, C dan D, di mana D adalah untuk danger, iaitu bahaya. R adalah respon, iaitu tidak balas. S, shout for help, iaitu jerit meminta bantuan. E, airway, iaitu membuka saluran pernafasan. B, breathing, iaitu pernafasan. C, circulation, perdarahan darah. Dan D, defibrillation, adalah untuk membantu semasa melakukan CPR. Okey, kita tengok untuk D, itu dalam danger, bahaya. Untuk melaksanakan CPR yang berkualiti, pertama sekali kita harus melihat kesedaran adalah selamat, di mana kesedaran yang selamat termasuklah kita sebagai penyelamat mangsa adalah satu keutamaan untuk memastikan diri kita dalam keadaan yang selamat. Sebagai contohnya, kita berlaku di dalam menyelamat mangsa kemalangan jalan raya. Di kemalangan jalan raya sudah tentu kita boleh dapat kenal hazard seperti kaca, mungkin besi ataupun kebakaran berlaku. Kita tak boleh masuk ke tempat kejadian dan terus melakukan CPR kepada pesakit, di mana kita harus mengambil ataupun kita menilai keadaan semasa sebelum kita melakukan CPR. Kita bawa pesakit ke tempat yang selamat. Untuk pakai perlindungan yang sesuai seperti PPE, mask kiranya perlu. Okay, untuk hal respon atau tidak balas, kita memeriksa sama ada mangsa boleh bertindak balas ataupun tidak, dengan cara kita menepuk bahu mangsa dengan jelas dan kuat. Seperti kita panggil, kalau kita tak kenal dia, memang kita tak kenal dia, kita panggil dia, hello, are you okay? Ataupun encik okay? Saudara okay? Jika mangsa bertindak balas,
biarkan mangsa dalam keadaan yang selamat. Sekiranya tidak bernafas, kita tak ada respon, kita panggil dia, kita tak ada respon, maka kita teruskan langkah seterusnya, iaitu ask shout for help, iaitu jerit meminta bantuan. Jerit dengan jelas seperti yang saya kata tadi, tolong hubungi 999 bawah AED. AED di sini membawa maksud Automated External Defibrillator. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan bantuan jika anda bersorangan. Bagaimana kita nak melakukan CPR yang efektif? Kita boleh melaksanakan CPR dengan kita boleh shout for help dengan kita menghubungi 999 melalui telefon dengan syarat telefon kita dalam keadaan mode pembesar suara, iaitu buka saluran pernafasan menggunakan teknik heating changing ataupun jaw thrust. Dengan berada di sebelah mangsa, berdekatan dengan mangsa, letakkan sebelah tangan di dahi mangsa, dongakkan sedikit kepala mangsa, letakkan hujung jari di dahi, tangan sebelah lagi di bawah dagu mangsa dan angkat sedikit dagu mangsa. Untuk breathing, iaitu pernafasan, kita harus menilai pernafasan pesakit 5 hingga 10 saat saja. Kita mengambil masa 5 hingga 10 saat dengan tujuan untuk tidak mengganggu bagaimana untuk kita melaksanakan CPR nanti. Untuk pernafasan, kita periksa dengan cara kaedah look, listen and feel, iaitu look melihat, listen mendengar, and feel merasa. Dengan kaedah muka, leher dan dada kita, dada mangsa, kita menilai dengan kaedah look, listen and feel. Sekiranya ada pernafasan ataupun tiada pernafasan, kita terus melaksanakan CPR. Kita pergi kepada C, iaitu meaning circulation, pendarahan darah, iaitu dengan cara kaedah menekan dada, chest compression sebanyak 30 kali, iaitu kedudukan tangan kanan yang dominan berada di lower half sternum, dia dengan tengah tulang rangka, dengan kelajuan 100 ke 120 tekanan seminit, dengan kedalaman 5 cm. Pastikan dada berada dada pesakit kembali dalam keadaan asal, iaitu chest required. Untuk gitaran 30 chest compression kita melaksanakan selama 2 minit. Tapi sebelum itu, untuk rescue breath, bantuan pernafasan, kita berikan bantuan pernafasan semasa tekan dada pada kadar 30 tekanan dada, 2 kali hembusan pernafasan. Hembusan pernafasan tersebut mesti tidak lebih daripada 10 saat juga, sehingga mengganggu tekanan dada. Sekiranya kita lebih daripada 10 saat, kita akan mengganggu tekanan dada nanti. Okey, sekiranya untuk memberi pernafasan, bantuan pernafasan melalui di sini boleh berbagai kaedah, tetapi sekiranya ada pocket mask, kita boleh menggunakan pocket mask. Posisikan diri anda di sebelah mangsa, letakkan pocket mask pada muka mangsa dan rapatkan ke muka mangsa dengan menutupi hidung dan mulut mangsa. Letakkan jari telunjuk dan ibu jari pada pocket mask dengan jari-jari lain pada rahang mangsa sambil dongakkan kepala dan angkat dagu mangsa. Hembus selama 1 saat dan perhatikan sama ada dada sakit tadi naik dengan hembusan yang diberikan. Okey, di sini saya ada sampel atau contoh pocket mask, di mana pocket mask ini kita boleh dapati di farmasi ataupun di klinik kesihatan yang berdekatan. Seperti ada perubahan, kita tak ada tumpukan komuniti, memang kita dah ada bagi, tak silap saya, kita dah sampaikan sekali. Dengan kaedah kita memakai mask, kita kaedah kita buat C, huruf C dan net melalui ini. Melalui bantuan pernafasan mulut ke mulut pula,
pakai face shield jika ada. Caranya picit hidung mangsa dengan jari telunjuk dan ibu jari, angkat dagu dengan membuka mulut pesakit, tarik nafas anda dan letakkan pada mulut mangsa dengan rapat. Hembuskan selama 1 saat juga. Kekalkan bukaan saluran pernafasan sementara anda mengangkat muka anda dan menarik nafas semula. Perhatikan sama ada dada mangsa naik dengan hembusan yang diberikan. Tarik nafas sekali lagi dan hembus semula ke mulut mangsa. Okey, yang gambar aja yang pertama tu, gambar pertama contoh tu cara bagaimana dia menggunakan pocket mask, dan gambar yang kedua contohnya dia menggunakan hembusan menggunakan pocket mask tu tidak lebih daripada 1 saat. Untuk akronim D, iaitu defibrillation, iaitu defibrilasi, apabila ED iaitu automated external defibrillator yang saya terangkan di awal tadi, sekiranya tiba, kita tekan butang pemula pada ED, kita letakkan elektrod chest elektrod kepada pesakit. Yang itu kita akan secara jelasnya kita akan tengok dalam amali nanti. Untuk defib ni, jika tiada defib ataupun semasa kita dah lekatkan pad data tadi tu pada manusia, arahan yang kita perlu terima adalah daripada ED, automated external defibrillator. Kita dia akan secara automatik dia akan memberi arahan kepada kita, membantu kita untuk melaksanakan CPR. Lepas kita buat kitaran CPR, kita akan kena cek 2 minit selepas kita kena cek, atau selepas 30 tekanan dada dan 2 hembusan nafas sebanyak 5 pusingan. Teruskan CPR melainkan mangsa mula bernafas semula. Sekiranya anda teruskan CPR juga melainkan, ini ada syaratnya, mangsa mula nafas semula kita tak boleh buat CPR kan. Sekiranya bantuan telah tiba pun kita tak boleh stop. Kita akan, bukan kita maknanya kita stop. Sekiranya masih ada memerlukan bantuan CPR dilaksanakan pada sakit itu, mangsa itu kita akan ganti dengan penyelamat yang lain yang tahu tentang CPR. Kalau tuan-tuan yang baru yang tak ada asas dalam manajemen ataupun CPR, tidak dapat digalakkan untuk melaksanakan prosedur ini. Okey, seterusnya sekiranya pesakit sedar ataupun kita dengan recovery position, kita bagaimana untuk recovery position ini? Jika anda mendapati mangsa sudah mula bernafas sendiri tapi masih tidak sedar, iaitu teruskan berada di sebelah mangsa dan luruskan kedua-dua kaki mangsa. Letakkan dengan mangsa yang hampir dengan anda dengan siku dilipat dan tangan dibuka seperti dalam gambar contoh ni. Di tangan dia berdekatan dengan mangsa, tangan kanan mangsa diletakkan di atas. Letakkan tangan satu lagi di depan dada mangsa dengan belakang tangan di pipi mangsa. Ini yang tujuan untuk recovery position. Tarik kaki mangsa yang lebih jauh dari anda ke arah anda dengan pinggul dan lutut pada 90 darjah. Ini bertujuan sekiranya recovery position ini dilaksanakan adalah tidak lain tak bukan untuk menilai mangsa dalam keadaan bernafas. Adakah sama ada recovery position itu kita boleh menilai adakah dia berkumpulnya secretion ataupun untuk mengelakkan berlakunya gag reflex, ataupun kita mengatakan ada muntah yang boleh memasuki ke dalam rongga paru-paru. CPR yang tidak dilakukan ataupun dilaksanakan dengan kaedah yang betul akan menyebabkan komplikasi kepada pesakit, iaitu kemungkinan akan berlaku kecederaan pada tulang, iaitu kepatahan kepada tulang rusuk, akan menyebabkan pengembusan paru-paru, itu dipanggilkan pneumotoraks, cairan yang ada dalam pengumpulan
paru-paru. So kecederaan serius akan boleh berlaku pada bahagian dalaman. Saya nak membuka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita meneruskan sisi amali kita pada hari ini. Jawab. Assalamualaikum tuan. Saya ada sikit satu soalan lah yang mengganggu fikiran saya. Adakah resusitasi CPR boleh dilakukan kepada mangsa yang mengalami kelumpuhan jalan raya yang melibatkan pendarahan di kepala? Sebab saya ada dengar dia kata kalau tak berdarah kat kepala ni, nampak hidung keluar darah, dia kata tak bagi buat CPR, betul ke? Okey, untuk menjawab rumus tu, sebenarnya CPR ni saya jawab iyalah, memang boleh untuk melakukan CPR sekiranya berlaku kecederaan di kepala ataupun kecederaan lain yang bukan hanya di kepala, bahagian-bahagian abdomen yang lain, boleh kita melakukan CPR juga. Disebabkan CPR ni adalah untuk menyelamatkan mangsa. Apapun kita memberi pernafasan pertama untuk mangsa terus survive lah. Kita punya jantung itu boleh berhubungan dengan sempurna balik. Itu adalah sekiranya berlaku kecederaan kepada mangsa, oksigen tidak sampai kepada kepala, itu pun kita akan boleh menyebabkan kategori mangsa boleh menyebabkan maut. So memang CPR ni dilakukan untuk menyelamatkan mangsa walaupun mangsa itu berlaku kecederaan di bahagian kepala. Okey, ada soalan lain? Okey, Cik Fazil, saya nak tanya, CPR ni boleh buat kat orang dewasa saja ataupun kanak-kanak boleh buat juga? CPR ni boleh dilakukan kepada kanak-kanak juga. Sebabnya untuk kanak-kanak, untuk CPR dewasa kita membuat chest compression 32 itu juga dengan kanak-kanak. Tetapi penggunaan cara kaedah dia, kita menggunakan jari yang dua melekat di tengah-tengah dada. Okey, ada soalan lain? Okey, ada. Assalamualaikum, Cik Fadil. Yeah. Saya nak tanya, saya Izzat. Saya nak tanya Cik, adakah resusitasi CPR ni boleh dilakukan tanpa AED? Okey, tanpa AED kita boleh melaksanakan CPR. Sebabnya dalam slide saya ataupun kita dah tahu AED memang ada kebanyakan tempat yang kita dah ada. Cumanya AED itu adalah membantu kita dalam untuk melaksanakan CPR yang lebih sempurna. Cuma sekiranya AED belum sampai, kita boleh melaksanakan CPR. Kita tak perlu menunggu AED terlebih dahulu. Sekiranya ada AED adalah bonus untuk kita melaksanakan CPR yang lebih sempurna. Saya nak tanya satu soalan. Apakah tujuan posisi pemulihan diadakan kepada mangsa? Okey, untuk tujuannya adalah untuk kita melihat sama ada pesakit boleh bernafas. Kita nak elakkan daripada sekiranya ada muntah boleh menyebabkan dia tersedut kembali kepada paru-paru, ataupun kita tengok secretion yang terlalu banyak akan menyebabkan dia back flow ataupun kembali kepada paru-paru. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, terima kasih saya ucapkan. Kita akan sambunglah kita punya amali. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.